Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 14 Januari bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama pagi ini. Murid tahun 1 disyaki hidap influenza meninggal dunia. Pengundi awal PRK Parlimen Kimanis tunaikan tanggungjawab hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi bersama saya Azlianti Ibrahim. Murid tahun 1 yang dikritikal disyaki menghidap influenza Nordini Damia Muhammad Nur Ain meninggal dunia kira-kira jam 10.40 malam tadi. Perkara itu disahkan bapanya kepada wakil wartawan TV3 melalui kiriman WhatsApp ringkas. Jenazah Nordini Damia, 7 tahun, dituntut ahli keluarga jam 12.50 pagi tadi di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Aminah Johor dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kayu Ara Pasung, Ponteng Kecil kira-kira jam 10 pagi ini. Menurut bapa Allahyarham Muhammad Nur Ain Dahlan, 38 tahun, anak keduanya itu dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru sejak Jumaat lalu. Sebelum itu, Nordini Damia mendapatkan rawatan di klinik akibat demam sebelum mendapatkan rawatan lanjut di sebuah hospital swasta. Namun Muhammad Nur Ain membawa anaknya ke ward kecemasan Hospital Sultanah Aminah apabila mengalami muntah darah setelah dibenarkan pulang. Bagaimanapun, kanak-kanak itu disahkan negatif influenza. Mengesahkan perkara itu petang semalam, Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Shahruddin Jamal berkata, ujian pengesahan polymerase chain reaction PCR terkini pada jam 4.45 petang menunjukkannya Nordini Damia negatif influenza. Kerajaan Negeri Melaka meminta Jabatan Kesihatan Negeri membuat pemantauan bagi memastikan vaksin bagi pencegahan virus influenza A mencukupi di negeri itu. Exco Kesihatan dan Antidadah Melaka, Loh Chi Leong berkata, laporan kononnya ada klinik dan hospital swasta di negeri itu kehabisan stok vaksin adalah terpencil. So far yang apa saya dibalungkan, vaksin di Melaka memang mencukupi. Dan awal pagi ini saya telah membuat lawatan ke Putra Hospital, difahamkan memang mencukupi. Dan saya akan minta JKN membuat kerja-kerja pantau untuk memastikan semua vaksin untuk influenza mencukupi. Sejak 2 hari lalu, media sosial ditularkan dengan kebimbangan orang ramai di Melaka yang mendakwa sukar mendapatkan vaksin influenza A kononnya kerana kehabisan stok. Ini menyebabkan ibu bapa terpaksa membawa anak-anak mereka ke negeri-negeri jiran. Influenza boleh dijangkiti melalui titisan air yang tersebar melalui mulut dan hidung. Orang ramai yang berada berdekatan mudah mendapatkan virus apabila pengidapnya batuk atau bersin. Virus itu juga mudah merebak melalui tangan tercemar apabila individu yang sudah dijangkiti bersentuhan dengan orang lain. Simptom influenza dikesan apabila seseorang demam, lesu melampau, batuk, sakit tekak dan otot selain sakit perut, sakit dada dan cirit birit. Kumpulan berisiko adalah kanak-kanak mengalami asma, warga emas berpenyakit kronik dan wanita hamil. Seramai 9 pengundi awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis di Sabah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Kesemua mereka adalah anggota polis. Mereka mengundi di bilik gerakan Balai Polis Membakut. Dan bagi mendapatkan gambaran jelas proses demokrasi itu, kita terus saja ke Balai Polis Membakut bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Baik Fahmi, boleh anda kongsikan bagaimana perjalanan undian awal setakat ini, Fahmi? Yang dimaklumkan, saya kini berada di Balai Polis Membakut bagi mengikuti proses pengundian awal membabitkan PRK Parlimen Kimanis ini, dan saya berada di sini sejak jam 7 pagi tadi dan melihat bagaimana petugas SPR telah melakukan persiapan bagi melicinkan proses pengundian awal pada hari ini. Dan pusat pengundian di Balai Polis Membakut ini dibuka tepat pada jam
8 pagi tadi, dan Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar turut tiba pada jam 8.20 pagi bagi melihat sendiri bagaimana pusat pengundian ini. Dan saya bertuah kerana dapat Datuk Ilyas turut bersama saya pada pagi ini. Datuk, mungkin Datuk ulas sedikit bagaimana proses pengundian yang berlaku setakat jam 9.30 pagi ini. Proses undian awal di Balai Polis Membakut ini telah mula dibuka pada jam 8 pagi dan ia telah berjalan dengan lancar dan teratur. Bilangan pengundinya tidak ramai. Yang berdaftar di sini adalah seramai 9 orang pengundi sahaja, dan sehingga jam 9.30 pagi tadi 8 orang dah mengundi, iaitu bersama dengan 88.9% begitu. Saya mungkin rasa pengundian ini 100% pengundi akan mengundi ke bagaimana itu? Kita pun tidak tahu, mungkin ada seorang tu mungkin yang telah bersara dan ataupun tidak berada di kawasan. Kita lihatlah sehingga waktu ditutup nanti sama ada boleh mencapai 100% atau tidak. Okey, Datuk, mungkin mengulas sikit, tinggal beberapa hari lagi kempen di PRK P176 ini. Mungkin Datuk ulas sikit bagaimana pesanan ataupun kepada calon-calon bertanding, parti-parti bertanding dan pengundi-pengundi yang akan membuang undi pada 18 hari bulan nanti. Terima kasih TV3. Yang ingin ditekankan pertamanya, kita ada baki beberapa hari lagi untuk berkempen, dan sebagaimana kerjasamanya mantap dengan pihak polis di sini, kita selalu menyeru pada kedua-dua parti yang bertanding supaya sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang, sama ada di undang-undang di bawah peraturan pilihan raya ataupun dari segi akta di bawah kawalan polis, supaya berkempen dengan berhemah dan tidak melakukan provokasi di antara satu sama lain. Okay. Dan untuk pengundi, kita menyeru mereka supaya keluar mengundi awal pada hari Sabtu ini, 18 Januari, supaya kita untuk tidak dapat menduga sama ada cuaca akan berubah sebelah petangnya. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, dan untuk makluman juga, sebaik saja proses pengundian awal ini tamat pada jam 12 tengah hari nanti, peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort untuk disimpan sehingga 18 Januari nanti, dan ia akan melalui proses pengiraan di Pejabat Daerah Beaufort pada 18 Januari nanti. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya dari Kimanis ini. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih atas laporan anda. Baik, kita ke laporan berikutnya. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya akan dipanggil polis bagi membantu siasatan berhubung 9 set rakaman perbualan dipercayai melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak serta beberapa individu lain. Perkara itu didedahkan sendiri oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador. Kita akan menjalankan siasatan semua angle, daripada mana audio itu diperluhi, macam mana ia diperluhi, lepas itu kandungan audio tersebut, adakah dia autentik atau tidak, ya. So Puan Latifah Koya will be asked to give a statement. A few questions need to be answered. Sure. So as I said jadi, all angle will be resolved. Bila Latifah akan dipanggil polis tidak didedahkan. Tan Sri Abdul Hamid ditemui pada sidang media khas Polis Diraja Malaysia PDRM mengenai pencapaian pasukan itu bagi tahun 2019 dan perancangan untuk tahun 2020 di Bukit Aman Ibu Negara. Pada 8 Januari lalu, SPRM mendedahkan rakaman audio perbualan yang didakwa kebocoran maklumat daripada Jabatan Peguam Negara kepada Datuk Seri Muhammad Najib dan perbualan lain berkaitan siasatan terhadap One Malaysia Development Berhad dan SRC International Sdn Berhad. Klip audio itu dipercayai antaranya perbualan yang melibatkan isteri Datuk Seri Najib, Datin Sri Rosmah Mansor, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad, seorang tokoh asing dan beberapa individu lain. Dan sementara itu, Latifah dalam satu kenyataan media berkata, satu komplot jenayah telah dimulakan untuk mereka dan mengedar bahan bertujuan untuk mencalar reputasi peribadi beliau. Menurut Latifah, ia susulan pendedahan rakaman audio yang dibuatnya pada 8 Januari lalu. Tambah Latifah, seorang peguam adalah antara yang menjadi dalang kepada komplot itu. Katanya satu laporan polis akan dibuat oleh pegawai khas beliau pagi ini berhubung perkara itu.
Menurut kenyataan itu, pihaknya juga akan menyerahkan bukti dakwaannya itu kepada pihak polis. Tambah Latifah, beliau tidak tergugat dengan tindakan pihak berkenaan dan akan meneruskan tugasnya sebagai Pesuruhjaya SPRM. Campur dadah dengan jus minuman berperisa dalam botol untuk mengaburi mata pihak berkuasa dan membuat penghantaran terus kepada pelanggan. Kegiatan sindiket pengiriman dadah di Pulau Pinang itu terbongkar apabila diserbu polis. 7 suspek ditangkap. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang, ACP Maidu Abu Bakar berkata pihaknya melakukan 2 serbuan di Pulau Tikus dan Bukit Tengah Khamis lalu susulan risikan dan intipan selama 2 minggu. Di Pulau Tikus, sepasang suami isteri ditahan bersama sejumlah dadah jenis methylen dioxymethamphetamine MDMA dan juga yang siap dibancuh bersama jus minuman berperisa dalam botol. Mereka dipercayai dalam perjalanan ke sebuah pusat hiburan berdasarkan tempahan pelanggan. Susulan tangkapan itu, polis menyerbu sebuah apartmen di Bukit Tengah dan menahan 3 lelaki serta 2 wanita termasuk sepasang suami isteri. Kediaman itu dijadikan tempat simpanan stok sebelum dihantar kepada pelanggan. Yang ini dah bancuh siap-siap dah. Okey. Kalau kejayaan kita yang lepas, Selasa punya tempat dia orang packing, dia orang campur, kita tangkap. Yang ini dah siap, ready made. Untuk kita punya kegunaan tempatan, of course lah pusat hiburan ni. Kalau kita order semua pakai adalah mereka punya kod tu, nanti delivery akan dibuat masa tu. Polis merampas 131 paket dadah jenis MDMA dan 27 botol cecair jus minuman berperisa yang telah dicampur dadah MDMA. Menurut Maidu, sindiket berkenaan beroperasi sejak 3 bulan lalu. Setiap botol minuman yang dicampur dadah dijual dengan harga RM350. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 35 tahun. Polis turut menyita 4 kereta, 2 jam tangan, 4 beg tangan berjenama dan wang tunai kesemuanya bernilai lebih RM460,000. Suspek direman selama 6 hari sehingga Rabu ini. Kira-kira 50 pesawah kampung Pulau Maharaja di Padang Perahu Kedah resah apabila tanaman padi mereka terjejas berikutan musim kemarau dan cuaca panas sejak November lalu. Kekurangan bekalan air menyebabkan padi bertukar kekuningan dan kurang nutrisi sekaligus boleh menjejaskan pendapatan pesawah jika keadaan itu berterusan. Pesawah berharap Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dapat membantu mereka dengan menyediakan bekalan air yang mencukupi serta mengikut jadual supaya penanaman padi musim kedua ini tidak terjejas teruk. Setiap pesawah dikatakan akan mengalami kerugian antara RM10,000 hingga RM15,000 jika masalah itu tidak diatasi segera. Sementara itu, Pengurus Besar MADA, Datuk Fauzi Ali berkata masalah sumber pengairan berlaku di kawasan itu kerana paras air di terusan utara iaitu sumber utama bekalan air ke sawah rendah ketika ini. Beliau memberi jaminan masalah itu akan diatasi dalam tempoh terdekat. Menurut Datuk Fauzi, 821 buah pam bergerak milik MADA telah diedarkan kepada pesawah terjejas dan pihaknya juga telah memaksimumkan penggunaan pam guna semula air di 155 stesen yang terdapat dalam sistem pengairan kawasan muda. Katanya peladang juga disaran supaya menggunakan pam-pam persendirian bagi membantu mengairi sawah masing-masing. Kerajaan Negeri Selangor bertegas mahu pengurusan syarikat pembentungan Indah Water Consortium IWK diletakkan di bawah Kerajaan Negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Sari berkata pihaknya akan meneruskan perbincangan mengenai perkara itu bagi memastikan kualiti air mentah ke Lembah Kelang dan Selangor terjamin. Sebab sekali lagi saya sebutkan outlet daripada atau output daripada IWK itu memberi kesan langsung kepada kualiti air yang akan mengalir ke pintu sauk, pintu muka sauk ataupun yang akan mengalir ke loji-loji rawatan kita. Jadi kalau dah beberapa kali tidak ada jaminan itu, adalah lebih baik untuk kita handle sendiri dan kita dapat tentukan kualiti kita sendiri. Masalahnya kualiti itu tidak ditentukan. Ini dia masalah.
Menurut Datuk Seri Amiruddin, operasi IWK perlu diletakkan di bawah pentadbiran negeri bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Dakwanya ini kerana pencemaran yang terjadi sebelum ini disebabkan SOP syarikat itu yang masih di tahap rendah. Ia juga bagi mengelakkan kes pencemaran air mentah ke loji rawatan air LRA di negara itu. Beliau terdahulu menyampaikan amanat di Perhimpunan Bulanan Penjawat Awam Jabatan Kerajaan Negeri di Shah Alam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyambut baik cadangan Peguam Negara Tommy Thomas menaikkan had umur individu yang mahu berkahwin dari 16 ke 18 tahun. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, kerajaan sedang merangka pelan strategi yang komprehensif bagi mengenal pasti dan menangani punca perkahwinan bawah umur. Ini juga bukan saja dalam isolation, tetapi melihat apakah punca-punca perkahwinan bawah umur ini, kita mesti ambil juga kira punca-puncanya kemiskinan, tidak drop out daripada sekolah, cicir daripada sekolahan, dan juga apabila mungkin ada terlanjur, dan kita nak buatkan supaya apa-apa yang kita lakukan ini membetulkan keadaan, bukan memudaratkan keadaan. Tambahnya, usaha itu merupakan strategi kerajaan untuk menangani masalah perkahwinan bawah umur secara holistik dan bukan sahaja dari segi perundangan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada 140 murid di 4 sekolah agama sekitar Parlimen Pandan. Datuk Seri Wan Azizah turut melakukan tinjauan sekitar sekolah terbabit. Pembangunan kawasan luar bandar akan terus menjadi agenda utama Kerajaan Negeri Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, bagi melancarkan proses itu, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA akan memfokuskan pembangunan ekonomi yang bersesuaian dengan bentuk geografi di Sarawak. Ini akan mempelbagaikan pembangunan kita dengan satu fokus untuk membantu masyarakat luar bandar, dan insya-Allah akan meningkatkan pendapatan mereka. Dari sudut cara pembangunan ekonomi kita yang lebih tersusun dan mantap. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, 3 agensi ditubuhkan oleh Rescom bagi tujuan itu. Agensi terbabit ialah Highland Development Agency HDA, Upper Rajang Development Agency URDA dan Northern Region Development Agency NRDA. Tambahnya, menerusi 3 agensi berkenaan, fokus pembangunan bagi kawasan luar bandar di Sarawak, khususnya yang berasaskan pertanian, dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan efektif. Menurut beliau, kerajaan negeri akan membangunkan kawasan bekas tapak Rescom di Kanawit sebagai kawasan pertanian komersial. Pada masa sama, usaha turut difokuskan kepada menaik taraf infrastruktur perhubungan termasuk jalan pesisir dan laluan kedua agar hasil-hasil di kawasan terlibat boleh dibawa keluar dan dipasarkan segera kepada seramai mungkin pembeli. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan taraf sosioekonomi di kawasan terlibat dengan pembukaan kawasan serta industri baru berasaskan pertanian dan pembuatan makanan. Laporan antarabangsa. Satu virus baru dikenal pasti kumpulan virus sama yang mencetuskan sindrom pernafasan akut teruk SARS dikesan tersebar luar sempadan China buat kali pertama dengan satu kes muncul di Thailand. Pihak berkuasa negara Gajah Putih itu mengumumkan kes pertama pneumonia Wuhan telah dikesan. Doktor Thailand mengesahkan seorang pelancong Cina dengan pneumonia ringan pada Rabu lalu sebelum disahkan berpunca daripada coronavirus baru yang menyebabkan 41 kes seperti pneumonia dan 1 kematian di China. Menteri Kesihatan Thailand berkata, wanita Cina berusia 61 tahun dari Wuhan itu ditahan sebaik tiba di lapangan terbang selepas didapati mengalami demam. Pihak berkuasa Thailand kini dalam keadaan berjaga-jaga termasuk memeriksa semua penumpang yang tiba dari Wuhan. Pada masa sama, WHO menyifatkan penyebaran virus terbabit di luar China tidak mengejutkan. Wabak itu menyebabkan kebimbangan kerana katanya dengan SARS yang membunuh 349 mangsa di China dan 299 lagi di Hong Kong antara 2002 dan 2003.
Seorang lelaki diselamatkan selepas terkandas selama 20 hari akibat salju tebal di Alaska, Amerika Syarikat. Malang menimpa mangsa susulan kabin yang menjadi tempat berteduh terbakar. Tindakan mangsa cuba menyalakan api dengan menggunakan kadbord di bahagian ruang memasak nyata mengundang padah sehingga mencetuskan kebakaran besar yang memusnahkan kabin didiaminya. Lebih 3 minggu, mangsa hanya menggunakan beg tidur sebagai perlindungan berdepan cuaca sejuk. Sebahagian makanan dalam tin yang tinggal dimanfaatkan sebaiknya untuk tenaga. Pencarian mangsa dilancarkan selepas gagal dihubungi oleh ibu bapanya. Berikutan lokasi yang terletak sejauh kira-kira 30 km dengan penempatan penduduk terdekat, mangsa hanya mampu bertahan sebelum pasukan penyelamat menemuinya. Sukan, juara Liga C Kemboja, Prehan Rich Sverieng FC menamatkan siri pramusim jelajah Malaysia dengan 3 kemenangan berturut-turut ke atas pasukan-pasukan Liga Super. Bermula dengan keputusan cemerlang menundukkan Selangor 4-0, diikuti kebangkitan dengan menewaskan Felda United 2-1 dan semalam satu lagi aksi bertenaga berjaya dipamerkan Sverieng apabila berjaya mengatasi Terengganu FC dengan keputusan 4-3. Pertemuan menentang Terengganu FC adalah aksi persahabatan terakhir juara Liga C Kemboja, Prehan Rich Sverieng FC di Malaysia. Berbeza dengan TFC yang baru memulakan siri jelajah di Lembah Kelang menerusi 3 perlawanan yang telah diatur, dan TFC bermula baik memecah kebuntuan di awal permainan hasil sentuhan di Swaziland. Kedudukan TFC semakin kukuh selepas itu apabila Dominic berjaya menggandakan jaringan. Sverieng pantas membalas cuma jaringan privat Barga dibatalkan pengadil kerana offside. Namun Barga terus mempamerkan ketajamannya merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-42. Bagaimanapun aksi 45 minit pertama berkesudahan dengan kedudukan 3-1 memihak TFC selepas Dominic berjaya menggandakan jaringan pribadinya. Bersambung babak kedua, Sverieng kembali menggasak untuk merapatkan kedudukan. Dihadakan sepakan penalti, namun tindakan Prak Modi Udom berjaya diselamatkan penjaga gol TFC Ilham Amirullah Razali. Minit ke-68, usaha Sverieng akhirnya membuahkan hasil selepas Sok Samnang menjadikan kedudukan 3-2. Dinafikan gol penyamaan kerana offside, Pedro Augusto bagaimanapun menebus kekecewaannya dengan jaringan penyamaan pada minit ke-7 ke-6. Dan ketika permainan memasuki masa kecederaan, Sverieng sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti. Kali ini peluang tidak dipersiakan Augusto, sekaligus memastikan kemenangan 4-3 memihak Sverieng. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.